Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang tugasan 2 iaitu asas tata bahasa. Jadi tugasan 2 ini adalah gabungan daripada dua mata pelajaran iaitu BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu dan BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Akil Danish bin Zairul Azim daripada unit Bahasa Melayu 3. Angka giliran 20230923100055. Dan pensyarah yang mengajar saya Dr. Muhammad Asri bin Harun, BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu, dan Encik Ahmad bin Omar, BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu. Pada kali ini saya mendapat soalan tugasan 2 iaitu penghasilan produk. Soalannya berbunyi, anda dikehendaki menghasilkan satu produk video visual berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang memperincikan kesalahan sistem ejaan, perkataan dan ayat dalam sebuah hasil penulisan karangan bahasa Melayu murid tahun 6 berdasarkan konsep tata bahasa. Okey, seterusnya ini adalah contoh karangan daripada murid darjah 6 yang telah saya perolehi di sekolah kebangsaan Bandar Pusat baru-baru ni. Seterusnya mari kita lihat pada perenggan 1. Pada perenggan 1, kesalahan pertama yang dapat kita lihat adalah baris 1 selepas perkataan lalu perlu ada simbol koma bagi menjadikan ayat lebih gramatis. Yang di mana pelajar menulis, pada cuti hujung minggu yang lalu keluarga Pak Cik Zainal telah bergotong royong menceritakan kawasan rumah mereka. Jadi selepas perkataan lalu tiada tanda koma. Tanda koma supaya ayat itu menjadi lebih gramatis. Jadi apabila ada tanda koma akan berbunyi seperti ini. Pada cuti hujung minggu yang lalu keluarga Pak Cik Zainal telah bergotong royong menceritakan kawasan rumah mereka. Okey. Seterusnya, kesalahan kedua pada perenggan pertama adalah baris ketiga. Selepas perkataan mereka, pelajar ini tidak meletakkan simbol kesenyapan bagi memulakan ayat yang baru. Jika kita lihat selepas di baris ketiga, rumah mereka, pelajar tertinggal simbol kesenyapan bagi memulakan ayat yang baru. Baik, seterusnya kesalahan ketiga ada pada baris keempat iaitu ayat kurang gramatis. Jika kita melihat murid menulis antaranya ialah menanam pokok bunga, memotong rumput dan lain-lain lagi. Jadi pada baris keempat ayat kurang gramatis. Jadi saya menukar ayat tersebut kepada antara aktiviti gotong royong yang dijalankan ialah menanam pokok bunga, memotong rumput dan lain-lain. Lagi kita boleh perkataan lagi kita boleh buang supaya tidak perlu menambah perkataan lagi supaya tidak menunjukkan lebih-lebih, sebab lain-lain itu sudah menunjukkan banyak. Seterusnya perenggan kedua yang dapat kita lihat di sini, kesalahan pertama, pada baris pertama perkataan pakcik dieja dengan huruf besar dan dieja secara rapat. Jadi pakcik adalah bukan kata nama khas. Jadi perkataan pakcik tidak boleh dieja dengan huruf besar apabila tidak diletakkan di bahagian hadapan ayat. Bagi kesalahan kedua pula, pada baris keempat selepas perkataan raya, murid tidak meletakkan tanda senyap bagi memulakan ayat baru. Dan kesalahan ketiga adalah pada baris yang keempat, yang di mana perkataan mereka tidak dieja dengan menggunakan huruf besar di awal ayat. Mereka seperti mana yang kita tahu bahawa pada mula ayat perkataan pertama ataupun huruf pertama mestilah huruf besar. Okey, seterusnya pada perenggan ketiga yang dapat kita lihat kesalahan murid ini lakukan. Kesalahan pertama sama seperti di perenggan kedua iaitu
pakcik dieja secara rapat dan huruf besar. Dan kesalahan kedua adalah di baris yang keempat. Okey, jom kita baca dulu ayat di baris yang keempat. Selesai memotong rumput, isteri Pakcik Zainal tersenyum gembira. Jadi pada baris keempat ni saya rasa ayat ni kurang gramatis dan saya mengambil inisiatif untuk menambah satu perkataan sebelum perkataan selesai, iaitu setelah. Jadi ayatnya akan berbunyi seperti ini. Setelah selesai memotong rumput, isteri Pakcik Zainal tersenyum gembira. Jadi ayat itu bunyi lebih gramatis. Seterusnya kita pergi ke perenggan 4. Jadi mari kita baca dulu perenggan yang telah murid tulis. Anak lelaki Pakcik Zainal pula mencuci longkang Yana sudah kotor. Dia mencuci longkang menggunakan penyodok longkang. Apabila longkang sudah bersih, air boleh lalu tanpa halangan. Jadi kesalahan pertama yang dapat saya lihat dengan ketara adalah kesalahan perkataan yang dieja secara salah. Perkataan pertama yang dieja secara salah adalah perkataan lelaki, yang di mana pelajar menulis lekaki. Jadi yang betulnya adalah lelaki. Kemudian di baris yang kedua, yana, perkataan yana. Perkataan yang betul dia yang. Dan kesalahan yang ketiga adalah di baris yang keempat, yang di mana pelajar menulis longkan dan meninggalkan perkataan ji menjadi longkang. Kesalahan yang kedua adalah pada baris yang keempat, perkataan sudah. Saya menukarkan perkataan sudah kepada telah supaya menjadi lebih gramatis. Dan kesalahan yang ketiga di perenggan yang keempat adalah seperti mana yang kita lihat, air boleh lalu tanpa halangan. Perkataan lalu tidak sesuai digunakan pada ayat ini. Jadi saya menukarkan kepada mengalir. Jadi ayat tersebut akan menjadi lebih gramatis, seperti air boleh mengalir tanpa halangan. Seterusnya perenggan kelima. Kesalahan yang murid telah lakukan adalah perkataan pakcik dieja secara rapat. Kesalahan kedua adalah perkataan anak lelaki dieja dengan awalan huruf besar. Seperti mana yang kita tahu bahawa anak lelaki bukan kata nama khas. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah murid salah mengeja perkataan. Di mana murid membuat ayat seperti mereka menggunakan cat berwarna coklat. Jadi pelajar salah eja coklat. Jadi ejaan yang betul adalah coklat, COKLAT. Dan yang terakhir pada perenggan ke-6, saya dapat melihat ada dua kesalahan, iaitu kesalahan pertama, awalan huruf bagi perkataan keluarga dieja secara huruf besar. Hal ini salah kerana keluarga bukan di awal ayat. Kemudian kesalahan yang kedua adalah perkataan aktiviti dieja dengan awalan huruf besar selepas simbol koma. Jadi selepas simbol koma, aktiviti tidak boleh menggunakan huruf besar. Awalan huruf A tidak boleh menggunakan huruf besar kerana dia bukan adalah ayat baharu. Jadi itu sajalah kesalahan yang dapat saya rungkaikan dalam karangan murid darjah 6. Sekiranya ada salah silap daripada saya memohon maaf kerana saya juga masih belajar. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.